Assalamualaikum. Ya, salam Jumaat untuk anda semua. Dan kita bertemu di hari Jumaat yang permai bahagia. Ya. Sekalipun mungkin ada yang agak terperanjat matanya melihat kami dalam hijab kuning yang berbeza. Kuning melambangkan matahari yang bersinar. Betul, dan juga kalau di Malaysia, hijau kuning ni adalah lambang negeri Kedah. Kedah. Kan? Ya, Kedah okey. Darul Aman. Jadi di hari ini adalah Jumaat pertama di bulan Februari. Itu dia. Kita harapkan supaya nanti kalau yang kita buat Januari, mungkin ada yang terleka. Dan saya lihat sejak zaman dulu lagi kalau solat Jumaat, khutbah, ramai yang terlena, Tertidur. yang tersengguk. Ya. Kalau boleh kan kita berusaha, sebab kita pun dah makin bertambah usia, makin tawajuh menikmati khutbah yang disampaikan. Ya, jadi kita perlahan-lahan berubahlah. Saya dengar ni pun saya rasa macam nak berubah lah. Maksud kita, kadang Jumaat tu, sekarang ni macam di sini Selangor contohnya, solat Jumaat tu khutbah dia ada kaitan dengan isu semasa. Ya, betul. Okay, supaya kita dapat umat ni tidak ketinggalan, sentiasa bergerak mengikut perubahan zaman dan apa yang berlaku. Kalau tentang COVID lah yang kita bicarakan. Tentang apa-apa sekalipun seiring dengan yang berlaku dalam negara. Ya, ambil tahulah apa yang terjadi. Dan seperti cerita pertama kita ni di hari Jumaat ni adalah satu cerita yang bagi inspirasi kepada semua orang. Lagi-lagi adalah cerita mengenai adik Umar yang sangat istimewa, yang baru berusia 7 tahun. Ya, tapi diuji dengan kekurangan, tapi ada kelebihan di sebaliknya. Ya. Dan kita siapa adik yang dimaksudkan itu Umar Hafi Haris Amir Nur Hafizi. Ya. Dan sebelum kita nak berkenalan dengan mereka, kita dah tengok apa masalah yang dihadapi supaya dapat gambaran tentang perbincangan selepas ini. Kita saksikan dulu. Jom. Gemura rezeki. Sekian, salam sayang dan terima kasih. Bye. Ya. Setiap daripada kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan diri yang berbeza-beza. Umar Hafi Haris Amir Nur Hafizi berusia 7 tahun ialah anak sulung kepada pasangan suami isteri Nurul Fatihah Nordin 33 tahun dan Amir Nur Hafizi Nordin 28 tahun. Umar memiliki fizikalnya tersendiri. Dia dilahirkan dengan kaki pendek yang menjadikan Umar cukup istimewa berbanding kanak-kanak lain. Berperwatakan ceria dan peramah membuatkan ramai yang tertarik untuk bersembang dengannya selain keyakinan diri yang tinggi dimiliki anak kecil ini. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Meskipun dilahirkan dengan kekurangan, Umar bijak dalam pelajaran kerana mampu menghafal doa harian sejak kecil lagi. Umar Hafi, anak istimewa, jambatan syurga buat ibu dan ayahnya. Itu dia inspirasi, dia khalifah masa depan. Saya doakan menjadi seorang ulama yang mampu untuk memimpin umat. Kita nak bersama dengan Umar Hafi Haris Amir Nur Hafizi dan juga bondanya Puan Nurul Fatihah Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sedang berada di seberang Jaya, Pulau Pinang. Di rumah hanyalah sekarang ni kan? Adik Umar dah makan? Dengar tak? Belum. Okey, tak apa. Kita nak tanya dulu dengan bondanya. Ya. Okey, kalau ikutkan, macam mana pada peringkat awal ketika kita imbas kembali tentang saat kelahiran Umar, kita dapat Puan ceritakan? Masa mana? Masa awal dulu, bila Umar dilahirkan, macam mana penerimaan dan reaksi respon diri sendiri dan keluarga masa tu? Okeylah, masa dia dilahirkan tu memang kita dah tahu kondisi dia tu. Memang daripada 5 bulan dalam kandungan memang doktor dah cakap lah dia bermasalah. Cuma kita tak tahu secara spesifik sebab kena buat MRI semua nak tahu dia punya keadaan tulang belakang kaki kan. Tapi sebab kita decide suami isteri tak payah buat. Macam mana dia lahir, macam tu kita terima lah kan. Tak perlu nak sedih-sedih masa mengandung tu. Bila dia lahir memang ada kaki, cuma kecil sangat kaki dia. Memang nampak, inilah memang nampak kecil. Tapi dia ada 2 kaki tu, memang adalah 2 kaki. Masa tu, awal lahir tu, hari-hari yang pertama kelahiran dia memang agak sedih lah. Setiap kali orang datang tengok, kita menangis kan.
sebab anak sulung kan macam tu. Lepas tu doktor pula cakap dia mungkin tak boleh duduk. Dia memang akan terbaring seumur hidup. Kalau duduk dia perlukan support. Dia kena macam tali ke ikat dia dekat kerusi kan. So memang sedih lah kita fikir masa tu kita duduk rumah pangsa. Fikir nak angkat dia hari-hari sampai dia besar macam mana kan. Tapi Alhamdulillah seiring dengan usia dia membesar tu sebenarnya dia boleh je duduk dah. Dia boleh itulah jadi kelebihan yang tular kan sebab dia boleh baca doa tadi pun memimpin solat, baca al-mulk semua. Macam mana boleh terang hati macam tu? Kalau seorang ibu lah, ibu lihat macam mana? Sebab rajin dengar ke macam mana? Apa yang membuatkan dia sebegitu istimewa ni? Mungkin ada tabiat ke? Saya tak pasti tapi dia memang daripada kecil memang terang hati. Umur 5 bulan, 5 bulan tu orang kata kalau baby ni masih tak reti apa kan. Tapi dia 5-6 bulan tu kita ajar dia macam tunjuk anggota badan, mata, kepala dia dah boleh tahu dah. 5-6 bulan macam tu kecil Dia lagi. boleh baca. So saya rasa dia memang agak terang hati lah. Sebab 3 tahun pun dia dah boleh baca buku dah. Dia pun tak sabar nak cerita ni. Okey. Umar, apa ni dekat sekolah mesti kawan-kawan seronok kan dapat jumpa Umar ni pandai baca semua, betul tak? Sekarang jadi imam. Okey, kalau ikutkan surah apa yang Umar paling suka sekali? Kalau baca surah ni paling suka. Surah Al-Mulk. Sangat bagus untuk kita baca. Okey. Umar baca sikit surah Al-Mulk boleh? Boleh. Baca kuat-kuat. Start pada tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ma tara fil khalqi rahmani min tafawut. Tu dia sudah okey. Sebab ayat tu panjang 30 ayat. Umar nak tanya nanti besar Umar nak jadi apa? Doktor ke, cikgu ke? Jadi apa? Yeay. Ya ramai yang bercita-cita sebenarnya nak menjadi doktor kan, nak menjadi seorang yang membantu orang ramai. Apa lagi yang Umar suka buat dekat rumah? Umar baca buku ke baca apa? Buku ke? Hobi Umar? Suka bergaduh dengan adik. Okey, adik panggil Umar apa? Along ke apa? Abang. Okay. Mana adiknya? Adik tak ada ke? Nak tengok muka adik. Umar jangan bergaduh tau dengan adik. Okey. Apa ni? Umar ajang tak adik baca Quran ke apa? Ada ajang dia tak? Dengar tak? Umar dengar tak? Ada dengar tak? Ajang. Tak ada. Dekat mengaji pun tak ada. Oh tak ada. Umar seorang je yang mengaji? Umar seorang-seorang je mengaji? Tak ada mengaji. Tapi tak ajar pun dia. Oh tak ajak pun dia. Nanti ajaklah. Hari dia tak tahu. Okey. Apa ni? Kalau petang-petang Umar suka buat apa? Macam tengok alam sekitar ke? Main dekat luar. Main skateboard dekat luar. Main skateboard. Ya, sebab tadi kita tengok ada satu video. Kalau katak dari kolam. Tengok ada katak dalam kolam? Oh, tengok katak di kodok. Suka buat video tak? Rakan-rakan, buat muzik ada tak? Suka tak? Tak ada. Tapi kalau kat kolam tu ada duduk juga. Umar, hari ni Umar tak pergi sekolah ke? Tak. Sebab nak masuk TV. Sebab nak masuk TV. Lucu tak orang? Okey, nak tanya Umar. Okey. Umar, kalau makanan apa yang paling suka? Nanti Pakcik singgah lalu boleh bagi kat Umar. Pakcik mana? Pakcik ni. Aiskrim. Umar, nanti kalau Abang Haziq pergi ke sana, Abang Haziq akan belikan aiskrim untuk Umar, okey? Ingin nak jumpa Umar tau. Okey. Baik, kalau kita tengok Umar ni bang, dia punya interaksi, percakapan, percintaan jujur, suci kan. Okey. Sebab dia tu mungkin terbiasa dengan ayat Quran. Okay, jadi ada luar biasa semangat tu. Baik, tadi Umar kata jadi doktor. Doktor bahagian apa? Yang cek apa? Ya, doktor macam mana tu? Yang bedah orang beranak. Beranak. Kenapa Umar nak bedah orang beranak? Okay. Kenapa Umar nak bedah orang beranak? Sebab nak ramai orang beranak. Meramaikan zuriat Muhammad insya-Allah. Okay. Tanya balik kepada ibu dia. Jadi macam mana bila Umar ni fasih semua, mungkin menjadi perhatianlah di taman perumahan ke macam mana di kalangan anak saudara semua. Perhatian yang diberikan kepada Umar ni macam mana puan? Ya. Memang inilah kalau dalam kalangan keluarga dia ni macam
orang cakap macam anak emas lah. Semua nenek-nenek dia, makcik-makcik, pakcik dia semua memang tumpu lebih lah dekat dia kan. Sebab kelebihan dia macam ni lah. Dia pun ramah macam tu kan. Ada malu-malu. Ya, dan Puan kalau kita tengok dah 7 tahun dah. Puan bersama dengan Umar kan, menjalani pelbagai cabaran, dugaan. Jadi apabila tengok keadaan Umar sekarang ni, bagaimana perasaan Puan? Dengan orang kata perkembangan yang sangat-sangat baik. Itulah, alhamdulillah lah. Memang benda ni kita tak jangka lah dia akan macam ni. Daripada dia lahir dulu saya rasakan kami akan hidup macam sedih, hidup takut-takut, macam malu kan. Tapi bila kita dah jalani hidup yang macam ni, rasa macam alhamdulillah semua tak macam jangkaan lah. Sebab Allah ada lah sebenarnya kan. Allah ada dan kita pun selalu dedahkan dia dengan dunia luar. Kita tak mau dia hidup terbatas walaupun dia sebenarnya tak sempurna macam orang lain, tapi kita nak dia hidup sempurna. Memang saya dengan suami selalu dedahkan dia lah dekat masyarakat, bawa dia keluar, bawa dia jumpa orang. Kalau ada pertandingan-pertandingan ke dekat kawasan, kat komuniti sini, memang kita akan join lah, bagi pendedahan dekat dia. Pendedahan dan tak setengah ibu bapa mungkin segan, tapi kita kena tampilkan mereka sebagai insan yang berbakat. Jadi apa perancangan sikit untuk masa depan? Mungkin nanti doktor kata perlu itu dan ini untuk menambahkan lagi aspek kesihatan semua tu. Ada perancangan ke arah itu? Pendidikan semua? Kalau untuk tulang kaki dia ni memang kita ada follow up dengan doktor dengan ke hospital kepala batas lah, tapi sekarang kita stop dulu sebab dia masih kecil. Doktor tak boleh plan apa-apa lagi untuk tulang kaki dia kan. So memang yang follow up tu saya stop dulu sekejap, rehat sekejap sebab bila jauh nak pergi kepala batas tu, bila pergi doktor pun tak boleh nak decide apa, just tengok je. Kita rasa macam penat lah, kesian dekat dia lah sebab dia kecil lagi kan. Tunggu dia besar sikit, kita try lah. Sambung balik follow up. Mungkin kerana kecerdikan yang ada pada Umar ni, mungkin ada pihak yang sudi nanti memberi program khas untuk dia kan. Betul. Boleh dirancang untuk adik Umar. Jadi Al-Hafiz dan sebagainya di samping tak lupakan akademik, moga tercapai impian dan ada kelebihan yang luar biasa untuk Umar dan keluarga insya-Allah. Umar nak pergi luar negara tak? Nak pergi mana? Umar nak pergi mana? Nanti nak pergi Melaka. Keluar negara Melaka. Melaka. Okey, rumah paling jauh. InsyaAllah nanti ada pihak segi tajuk. Nak jumpa YouTuber kat Melaka. Siapa yang dia suka tu Puan? Akil Zulkifli, YouTuber tu. Oh, dia suka tengok Akil. Lah nanti. Macam ni. Abang Aziz cuba cari Abang Akil untuk jumpakan dengan Umar nak? Kita buat video nanti Abang Aziz cuba. Kita cuba kontak Akil. Okey, sebelum kita berpisah, Umar nak nyanyi sikit tak untuk Pak Cik? Nak nyanyi lagu apa untuk Pak Cik? Tak ada lagu? Lagu nasyid. Lagu nasyid ke? Tak reti. Lagu doa tu. Doa yang Abang suka nyanyi tu. Tak tahu. Tak tahulah. Doa apa? Doa untuk ibu bapa. Tak tahulah nak doa apa. Okeylah, jom. Umar baca doa. Jom kita sama-sama amin boleh? Umar baca doa. Doa lepas solat lah. Doa lepas solat. Tak reti lah. Malulah tadi dia boleh. Umar tak makan lagi kan? Tak apa, nanti lepas stream tu boleh tu. Okey. Baca doa makan. Doa makan juga. Dia dah malu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. InsyaAllah berkah kehidupan. Terima kasih untuk Puan. Itu dia Puan Nurul Fathia Nordin dan juga mewakili bapanya Amir Nur Hafizi Nordin dan yang cerdik Umar Hafiz Haris. Semoga kita doakan yang terbaik untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berkat ujian diberikan, ada cahaya di sebaliknya. Ya, betul. Okey, kita nak tengok satu lagi VT ni. Yang sangat tular minggu ni. Ada cerita pasal menu rahmah. Ya, insentif bagi yang golongan yang memerlukan tu, RM5 tu dah dapat makan yang sedap. Ya, RM4.9, RM4.99. Bawah RM5 semua. Yes, membawa rahmat kepada semua. Ini perkongsian. Jom kita tengok menu rahmah. Program Menu Rahmah menjadi inisiatif terbaharu yang dilancarkan oleh kerajaan sejak 31 Januari 2023 bagi mengurangkan beban hidup rakyat. Ini susulan daripada libat urus industri yang dilaksanakan bersama pengusaha-pengusaha restoran di Malaysia.
Setakat ini, hampir 15,000 premis menjual makanan di seluruh negara menyertai program Menu Rahmah ini yang menawarkan makanan siap masak pada harga RM5 dan ke bawah. Kru Malaysia hari ini melakukan tinjauan di beberapa buah kedai makan sekitar Lembah Kelang untuk melihat sambutan orang ramai terhadap tawaran set makanan ini. Rata-rata rakyat Malaysia menzahirkan rasa syukur dan berpuas hati dengan harga dan jenis menu yang disediakan. Dengan hanya RM5, pelanggan dapat menikmati satu set hidangan yang lengkap seperti nasi, ayam dan sayur yang pasti menjimatkan. Menurut seorang pengusaha restoran yang turut mengambil bahagian dalam program ini, Datuk Mohamed Abdul Razak, beliau menyahut gesaan kerajaan bertujuan membantu mereka yang memerlukan dan kurang berkemampuan. Bila kita mendengar 136,000 rakyat Malaysia yang masih dalam kekangan hidup lah. Jadi kita terasa kita pun nak ambil bahagian juga dalam inisiatif yang telah diambil oleh kementerian. Jadi itulah timbulnya Menu Rahmah ni. Sesiapa yang ingin beramal jariah, jadi kita bolehlah participate dalam program ni. Saya harus jelaskan di sini, Menu Rahmah ni harga dia RM5. Sememangnya ianya bukan kata untuk menguntung ataupun ini tidak. Memang ianya tidak menguntungkan dan ianya akan disubsidisasi oleh owner tu sendiri. Bermakna harga yang dijual sekarang ni, contohnya kadang-kadang ia betul ada tempat-tempat yang harganya berlainan ya. Jadi kalau dia jual RM8.5, makna dia kena subsidis lah RM3.5 tu. Selain itu, pelanggan yang datang juga memanfaatkan sebaiknya tawaran harga Menu Rahmah ini dan berharap kerajaan akan terus melaksanakannya dalam tempoh yang panjang. Saya rasa baguslah RM5. So, keadaan ekonomi sekarang harga naik kan. So RM5 tu I think berbaloi bagi bantu ramai orang. Macam Iris ni banyak orang kerja kan. So datang makan sini RM5, so dah cukup dah. Saya rasa sangat berbaloi lah dapat nasi dengan ayam dengan sayur. Kalau raja ni baguslah. Ya, yang RM5 menu itu baiklah untuk rakyat Malaysia sebab kita jimat mah. Sekarang makan luar at least satu set pun RM7-8. So RM5 lumayan murah betul. Ini new government baguslah. Moga usaha ini berjaya membantu golongan sasar dan inisiatif ini terbuka kepada semua agar rakyat dapat menjalani kehidupan yang baik meskipun dibebani dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Masih dalam MHI di hari Jumaat yang bercahaya yang penuh berkah, kita hadirkan anda dengan ilmu untuk pagi ini tentang soal wang. Kita nak berbincang bagaimana pembelian hartanah sekarang sesuai ataupun tidak. Mungkin ada yang dapat bonus, dapat wang yang banyak, dapat pelbagai tuntutan. Jadi ke mana ruang untuk mereka laburkan? Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, ini rangkuman sebagai persediaan anda untuk memahami topik seperti ini. Ini dia di sebalik isu laporan pembelian hartanah. Saya saksikan. Pasaran hartanah di Malaysia mencatatkan nilai positif selepas pembukaan semula sempadan antarabangsa serta tahap produktiviti yang tinggi pada tahun 2022. Namun 2023 dijangka menjadi tahun mencabar terutama dalam faktor ekonomi, menyaksikan masyarakat lebih berhati-hati dan menangguh pembelian hartanah buat sementara waktu. Pembangunan hartanah terbahagi kepada dua, iaitu hartanah kediaman dan komersial. Hartanah kediaman termasuk pembangunan atas tanah dan berstrata seperti banglo, rumah teres, rumah flat dan kondominium, manakala hartanah komersial terdiri daripada unit pejabat, lot kedai, hotel dan pusat beli belah. Pembeli hartanah khususnya rumah pertama sering dibelenggu dengan kebimbangan kos tambahan pemilikan rumah dan peningkatan kadar faedah. Akibatnya, ramai antara mereka menangguh hasrat untuk memiliki rumah dan meneruskan konsep sewa yang dikatakan lebih menjimatkan. Permintaan pasaran yang kecil mempengaruhi pasaran hartanah sekaligus meningkatkan kebarangkalian, berlaku lebihan penawaran tinggi. Jika harga kekal tinggi, rakyat enggan membuat bayaran mengakibatkan banyak rumah tersadai dan tidak laku di pasaran.
Langkah terbaik wajar diperhalusi supaya industri hartanah terus berkembang maju serta mengelak daripada keadaan pasaran yang lembab dan terjerumus dalam fenomena kegawatan ekonomi negara. Baik, sebutan hartanah ni adalah satu aspek yang besar, bukan hanya tadi tentang kediaman tapi juga tentang pelbagai lagi pemilikan aset ya, yang merangkumi komersial, ada itu pecahannya, hotel, kemudian pelbagai lagi lah yang merangkumi pemilikan hartanah. Kita nak bersama berbincang dengan Puan Nur Bayati Muhammad yang merupakan ejen hartanah bertafta, juga merangkap Biro Pendidikan Persatuan Hartanah Muslim Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara asas saja ringkas tentang bagaimana gambaran tentang hartanah tadi. Jadi kita melihat sebelum ni ada yang kata okey, kelembapan ekonomi tak sesuai untuk ini, kemudian baru nak baik pulih disebabkan COVID-19 dan sebagainya, ditambah pula dengan berbagai berita kita baca tentang kelembapan ekonomi dunia, jadi mungkin ada yang rasa macam kebimbangan nak tangguh dulu dan sebagainya. Jadi kalau ikut realistiknya, adakah ini masa yang paling sesuai untuk kita membuat pemilikan aset dalam konteks hartanah ini? Silakan. Okey, terima kasih Petri. Okey, kalau kita tengok laporannya, paparan yang dipaparkan sebentar tadi ya. Kalau kita tengok laporan daripada Property Market Report yang dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, berlaku peningkatan sebenarnya dalam transaksi hartanah selepas COVID ya, dalam tahun 2022. Jadi memang pembeli sekarang agak berhati-hati disebabkan masalah kelembapan ekonomi. Tapi pada pendapat saya, sebenarnya tidak ada istilah waktu yang sesuai ataupun tidak sesuai untuk membeli hartanah sebenarnya, sebab hartanah ni merupakan satu, orang kata apa, keperluan asas manusia, sama ada untuk kediaman atau untuk perniagaan atau lain-lain tujuan. Jadi waktu yang sesuai sebenarnya bergantung kepada keperluan, tujuan kenapa hartanah tu perlu atau hendak dibeli ya. So paling penting ialah pembeli itu mempunyai kemampuan kewangan. Jadi bila seseorang pembeli ataupun pihak yang ingin membeli itu mempunyai kemampuan keuangan, tidak kira bagaimanapun keadaan ekonomi, waktu itu adalah waktu yang sesuai lah. Tapi pastinya kena dilihat dengan lebih terperincilah tentang faktor keuangan tersebut. Ya, dari pemilikan kediaman, rasanya tadi Puan sebutkan bahawa tidak ada masa yang sesuai atau tidak kan. Tapi yalah, kita sekarang ni terlalu banyak sumber ya, nasihat-nasihat yang mungkin membantu dan juga tidak. Bagi individu, kita mulakan dengan individu ya, yang memiliki kediaman, apa pertimbangan yang perlu mereka lakukan? Setengah orang kata okey, ada duit sikit untuk bayar deposit atau dengan promosi yang menarik, okey, mereka mampu bilik. Tapi di sebelah itu mereka juga perlu fikirkan apa kemampuan jangka masa panjang. Apakah itu yang perlu dipertimbangkan juga? Okey, pertimbangan. Okey, sebelum membuat pertimbangan, seseorang pembeli itu perlu tahu apa tujuan pembelian tersebut ingin dibuat. Ya. Adakah untuk kediaman sendiri ataupun untuk tujuan pelaburan. Jadi pastinya requirement ataupun keperluan yang perlu dipertimbangkan untuk kedua-dua faktor ini berbeza. Untuk kediaman pastinya pertimbangan lebih kepada kesesuaian hartanah tersebut dengan keperluan. Tapi kalau dari segi untuk pelaburan, ada pertimbangan lain yang perlu dilihat. Dan yang kedua, pastinya kestabilan keuangan ya, pendapatan sama ada individu atau pasangan ya, menjadi faktor penting. Soal simpanan juga perlu ada ya, dan juga kemampuan untuk orang kata membayar kos-kos yang terlibat dengan pembelian hartanah. Okey, yang ini satu ilmu sebab Puan juga adalah seorang pensyarah kan. Jadi hari ini kita menjadi pelajar dalam kuliah ilmu yang bermanfaat ini. Mungkin dapat diterangkan mungkin dalam bahasa yang lain untuk memahami di sebalik penggiriaan DSR ini. Silakan. Okey, ini sebenarnya salah satu cara ya, macam mana kita nak kira adakah kita mempunyai keuangan ataupun pendapatan yang cukup untuk membeli hartanah, ataupun sebenarnya secara umumnya untuk orang kata apa, melibatkan diri dalam komitmen hutang ataupun bank loan ya. Pada dasarnya debt service ratio ini ialah perbandingan komitmen hutang anda dengan pendapatan anda. Dengan kata lain, berapa banyak pendapatan anda yang akan digunakan untuk membayar balik pinjaman. Jadi cara ringkas ya, ini sebenarnya cara ringkas
pengiraan ialah komitmen hutang setiap bulan, ya. Komitmen hutang ni dibahagikan dengan jumlah pendapatan bersih, ya. Komitmen hutang ni termasuklah hutang bank dan juga hutang bukan bank seperti PTPTN, ion kredit dan sebagainya. Jadi komitmen hutang itu dicampurkan, termasuklah anggaran, ya, bayaran bulanan rumah yang ingin kita beli. Contohnya anggaran bulanan itu ialah 1,600, kita kena masukkan sekali dalam jumlah komitmen hutang, kemudian dibahagikan dengan pendapatan bersih. Pendapatan tu dia setelah ditolak potongan-potongan statutory deduction seperti KWSP, SOKSO, potongan cukai bulanan. Jadi dari situ kita akan dapat jumlah DSR yang kata boleh menjadi orang kata guideline untuk kita tahu sama ada kita layak mendapat pinjaman bank atau tidak. Lainlah kalau mungkin ada yang ada cash yang besar di tangan, yang nak membeli secara tunai itu mungkin lain cerita. Tadi kita bercerita tentang kediaman, kan? Kediaman mungkin tadi tujuan nak duduk ke ataupun sebagai pelaburan, perlu juga fikir pada faktor kawasan juga, kan? Kadang membeli tapi akhirnya rumah ataupun projek yang tak siap, kemudian menanggung hutang dan sebagainya, akhirnya tak dapat pun memiliki kediaman yang ataupun aset yang diimpikan. Baik, kita nak imbas kembali tadi, kita tak bincang secara terperinci tentang bagaimana property market. Tadi mungkin dapat ada sebarang perincian dapat kita kongsikan juga sebagai panduan kita untuk melakar hala tuju. Okey, silakan. Kalau kita tengok dalam actually maklumat ni saya perolehi daripada NAPIK lah, ya, daripada Jabatan Pilihan Perkhidmatan Harta, ya. Kalau kita tengok property market pada kuartal ketiga 2022, ya, transaksi hartanah, ya, yang berlaku, ya, sepanjang sehingga kuartal ketiga ialah 105,204 transaction berjumlah 46.63 bilion. Kalau ikut trend di mana tu? Pembelian kondominium ke ataupun pecahan-pecahan yang dapat? Kalau daripada yang kita dapat lihat di sini, sebenarnya ini hanya snapshot, ya. Kita dapat lihat pecahan, ya, 53.7% ialah kediaman, ya. Manakala pecahan-pecahan lain seperti 16.8% ialah komersial, agriculture 10.8%, development dan lain-lain, ya, 9%. Jadi pastinya memberi indikasi pada kita bahawa kediaman ini merupakan transaksi yang paling besarlah menyumbang dalam transaksi hartanah di Malaysia ni. Baik, salah satu slide yang saya tertarik, nampak macam umum tetapi perlu diperhalusi. Kalau nak bincang ni pun panjang, tapi secara ringkasnya tips membeli hartanah. Tips untuk membeli hartanah ni. Jadi setengah orang membeli tapi tanpa ilmu, ya, ikut orang tu memang tak menarik sebab kita juga memerlukan ilmu kepada pengurusan, perancangan, kan. Jadi secara asasnya apa tip yang dapat kita kongsikan pada hari ini? Okey, antara tips, ya, sebelum kita membuat satu-satu pembelian hartanah, pertama sekali kita kena pastilah macam yang saya sebut tadi, tujuan pembelian hartanah. Adakah untuk kediaman ataupun untuk pelaburan, yang mana elemen yang perlu dipertimbangkan adalah berbeza, ya, di situ. Yang kedua, kita kena pasti juga dari sudut kemampuan kita dari sudut keuangan dan juga undang-undang. Sebab, ya, hartanah banyak melibatkan undang-undang, ya. Tidak semua orang boleh beli semua properti sebab ada berbagai kategori hartanah seperti Malay Reserve, Bumi Lot dan sebagainya. Jadi kita kena tahu hartanah bagaimana yang kita boleh beli. Yang ketiga, kita kena bina kekuatan keuangan kita, ya. Kekuatan keuangan dari sudut pertama sekali kita kena bina dan kekalkan rekod keuangan yang baik, ya. Jangan kalau boleh elakkanlah terjerumus dalam hutang yang tidak sihat seperti personal loan, credit card dan sebagainya, ya. Jadi itu akan mengurangkan kemampuan anda untuk mendapatkan pinjaman bank, ya. Yang ketiga, pastinya kena buat simpanan yang cukup sebab pembelian hartanah ni akan melibatkan deposit dan juga lain-lain kos bayaran yang cukup banyak, yang agak banyak, ya. Yang ketiga, pastinya yang paling penting ialah kita perlu ada ilmu, ya. Kalau boleh ilmu pun kena upgrade, ya. Ilmu tu kena orang kata apa, tak boleh beli properti tanpa ilmu sebab anda akan orang kata apa, mungkin terjerumus dalam penipuan ataupun kerugian, ya. Sebab hartanah ni memang satu aset
tapi dia juga boleh jadi liability jangka panjang sekiranya kita silap membuat percaturan ya. Jadi ilmu tu kalau saya boleh perincikan ya, ilmu tentang hartanah sendiri, ilmu tentang transaksi jual beli, ilmu tentang pelaburan hartanah ya, satu ilmu yang luas, dan juga ilmu tentang pembiayaan bank yang ada di Malaysia ni ya. So kalau saya masih ada masa mungkin saya boleh sambung. Antara tips lain ialah kalau kita beli hartanah untuk tujuan sendiri walaupun kita hanya nak duduk sebaik-baiknya kita belilah hartanah yang ada elemen pelaburan ya. Ada orang dia beli rumah dekat kampung, hartanah dekat kampung, plan nak settle down dekat kampung, tapi lepas 30 tahun tak settle down kat kampung pun kan. Jadi dia tidak menjana satu orang kata apa, positive cash flow kepada pemilik hartanah tersebut. Jadi beli elemen hartanah yang ada yang ada elemen pelaburan walaupun untuk duduk sendiri. Kadang beli tanah sebidang tapi hujung-hujung kan tak tak maju jadi tak duduk. Kadang-kadang kita beli tanah dah 20 tahun 10 ke 20 tahun tak berlaku peningkatan nilai. Jadi elemen pelaburan di sini maksudnya sama ada keuntungan sewa ataupun kenaikan nilai kenaikan nilai setiap tahun ataupun kedua-duanya sekali lah. Itu antara ilmu pelaburan yang ada. Yang seterusnya beli hartanah sebaik-baiknya pada waktu yang ekonomi sedang dalam keadaan pemulihan. Seperti sekarang. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila dalam keadaan ekonomi sedang dalam pemulihan, kerajaan akan melancarkan pelbagai stimulus package ya untuk merangsang kenaikan harga hartanah. Jadi kat situ kita boleh dapat pengecualian cukai seperti sekarang. Kita ada pengecualian cukai dalam stamp duty untuk properti yang di bawah 500,000 untuk pembeli rumah pertama ya. Jadi dekat sini kita akan buat banyak penjimatan ya. And then yang seterusnya beli waktu buyers market macam sekarang lah, buyers market. Jadi kita boleh bila buyers market ni proses rundingan tu akan menyebelahi pembeli maksudnya penjual tadi akan lebih fleksibel kalau sebelum ni kita tengok kalau sellers market penjual akan minta 10% down payment kan, bayaran-bayaran yang lain yang agak menekan. Tapi dalam buyers market dia akan lebih memihak kepada pembeli lah. Dan kita perlukan ilmu untuk memahami apa package yang ditawarkan ya. Kadang ada macam carnival, jom beli rumah, di situ ada pelbagai individu yang ada di situ, guaman, consultation, pihak pemaju, supaya kita dapat ilmu lah. Tadi ilmu ni tak boleh kita dapat hari ni, tak boleh, dia mesti upgrade dari waktu ke waktu. Okey, sekarang masa agak terhad. Terima kasih kepada Puan berkongsi sikit gambaran yang jelas tentang bagaimana pemilikan rumah. Jadi mungkin ada yang tak sabar tapi sabar dulu. Wang ada, kita tambah dengan ilmu, cantik untuk pelaburan masa panjang. Terima kasih kepada Puan Nobayati Muhammad, merupakan ejen hartanah berdaftar, merangkap Biro Pendidikan Persatuan Hartanah Muslim Malaysia, berkongsi di sebalik isu pemilikan hartanah ini sama ada sesuai atau tidak pada waktu sekarang. Dan saya juga nak berkongsi di sebalik beberapa info yang biasa kita kongsikan di hari Jumaat untuk soal wang, termasuk kaunter yang paling aktif dapat kita kongsikan. Boleh baca di situ Nestle, kemudian ada lagi Heineken Malaysia, KSM Industri Berhad, ada PPB Group Berhad, Kuala Lumpur Kepung Berhad yang merupakan 5 kaunter yang paling aktif. Okey, juga bagi mereka yang menambah aset emas ya, lebih tarik pada emas, ini harga ditawarkan. Emas per gram bagi emas 916 261.61 harga semasa, dan emas 999 pada harga 285.32. Dan juga pertukaran mata wang asing untuk anda yang nak travel, yang mungkin ada pelaburan di luar negara. Baik, bagi $1 Amerika Syarikat 4.25, $1 Singapura 3.24, ₹100 bersama dengan 0.029, 100 Thai Baht 12.85 dan 100 won Korea 0.35. Itu di sebalik pertukaran mata wang asing untuk hari ini pada hari Jumaat. Sentiasa cakna, terutama kalau anda ada kaitan dengan urus niaga berkenaan. Okey, dan kita selesai dari konteks soal wang. Nanti sekejap lagi kita muncul di ABCN untuk ilmu yang pelbagai hari Jumaat. Kembali selepas ini untuk paparan ilmu yang seterusnya. Ya, kembali bersama Malaysia hari ini. Rasa lama ditinggalkan oleh Ahmad Fitri Yahya. Tadi saya berfikir nak beli kat mana, kemudian ilmu tu, sebab Puan tadi kita kena ada ilmu. Ilmu kan, ilmu ni zaman sekarang ni dia macam cepat, ilmu penting, tapi dia cepat basi. Ni dah
ketinggalan, kena upgrade. Kena datang kursus, banyak kena ada juga pelaburan wang untuk kita tambah ilmu, dengan kedekut tambah ilmu ni. Nak update diri ni, kenalah selalu dapatkan update-update cerita semasa. Dapatkan surat khabar untuk kita tengok antara cerita-cerita yang bagus untuk kita baca. Seorang dia tengok muka depan, seorang tengok hiburan, seorang tengok sukan. Okay, tapi kita simpan sekejap lagi sebab saya rasa rakyat Malaysia mengikuti perkembangan individu yang hilang di ketika buat umrah. Betul. Dan sekarang ni belum lagi ditemui, dah masuk hampir 2 bulan belum ada kabar berita. Dia anaknya ada di Mekah untuk menjejak bapa tercinta. Ya, belum ada sebarang bayangan lagi lah ya. Kita sudah video langsung bersama dengan Muhammad Nabil Mustafa Kamal yang berada di Mekah untuk berkongsi perkembangan ayahnya yang hilang di Bumi Suci. Assalamualaikum Muhammad Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Fitri dan juga Abang Aiman. Aiman? Abang Haziq. Aiman mana? Terkejut kita. Baik, Nabil. Abang Haziq. Ya. Nabil dah berapa lama di Mekah untuk penantian pencarian tu? Masuk hari yang ke-13 hari. Ya, jadi tak ada langsung bayangan yang diberikan oleh pihak berkuasa ke ataupun pihak yang membantu di sana? Boleh dapat Nabil kongsikan? Okey, jadi insya-Allah buat masa ini kita belum lagi ada apa-apa bayangan. Cuma waktu pertama kali kita sampai di Mekah hari itu, kita tunjuk poster-poster dekat kedai-kedai, ke polis-polis, security dan sebagainya. Salah seorang kedai itu mengatakan bahawa ayah saya ni 3 hari lepas baru datang kedai ni ambil makanan. Itu bayangan yang paling jelas lah setakat ni. Selepas itu memang kita tak ada apa-apa berita. Kita tunjuk pada cleaner-cleaner yang pakai baju biru dalam video ni pun, dia kata setakat ni tak ada jumpa lagi ayah saya. Kelibat-kelibat belum lagi. Ya. Ini video terkini yang Nabil kirimkan di Haramain. Ya, betul. Okey, kalau kita tengok Nabil, ada pelbagai usaha yang dilakukan untuk pencarian ni kan. Jadi boleh kita tahu tak di mana saja lokasi yang Nabil dan tim pergi untuk mencari ayah? Okey, sebenarnya untuk makluman semua, kita pergi pelbagai lokasi, antaranya di kawasan Ajiat, lorong-lorong Ajiat kita dah pergi, kemudian di kawasan Aziziyah, kemudian kita pergi di kawasan Misfala. Tak cukup dengan tu, kita pergi ke Kampung Melayu dekat di Bukit Ajiat pun tak ada juga, belum lagi. Kemudian kita kita utamakan di tempat yang jauh sikit lah. Sebab kemungkinan ayah saya berada di situ. Tapi wallahualam kita belum ada rezeki lagi untuk jumpa ayah. Jadi ayah ada kemampuan, mungkinlah dia ada keberangkalian untuk akses kepada laman sosial ke untuk menghubungi ke punya, atau apa lagi peluang yang kita ada untuk membantu? Okey, sebenarnya kalau ceritakan tentang peluang, memang Masya Allah. Sebab baru-baru ni saya diinterview oleh salah seorang YouTuber, kalau tuan-puan semua follow. Nama YouTuber dia tak silap Umi Gilby. Dia adalah salah seorang rakyat Indonesia yang dah menetap di Malaysia. Jadi Alhamdulillah selepas dia interview saya, kemudian dia bawa kepada tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, contohnya Kampung Melayu dan sebagainya. Alhamdulillah respon daripada itu. Rakyat Indonesia pun banyak membantu. Selepas viral video tu, ramai yang WhatsApp saya, terutamanya rakyat Indonesia yang mengatakan ada sempat beberapa hari yang lepas. Itu yang paling. Tapi wallahualam kita belum rezeki lagi nak InsyaAllah. Macam kalau nampak dah ada sinar. Nabil sebagai seorang anak, macam mana naluri tu, insting tu? Pasti okey. Saya sebagai seorang anak dan juga Muaz, bila kita lakukan pencarian terutamanya di kawasan masjid, kita punya insting ada rasa yang dia ni ada dekat sini. Sama macam Muaz juga. Kita bukan cari dekat luar masjid semata-mata, kita pun datang masjid, kemudian kita cari di sekitar Kaabah. Sebab kalau kat Mekah sekarang ni, kita nak masuk Kaabah, kita kena pakai ihram. Jadi kita dah masuk, kita cuba cari, sama-sama itu adalah amalan-amalan sampingan yang kita buat. Memang kita rasa dia ada, insting tu memang rasa dia dekat, cuma wallahualam Allah belum rezekikan lagi untuk jumpa. Itu dia. Betul. Jadi dengan 13 hari dah sebenarnya Nabil berada di Mekah sekarang ni. Jadi perancangannya berapa lama lagi untuk Nabil stay di sana sebelum balik ke Malaysia balik?
InsyaAllah saya akan pulang ke Malaysia lebih kurang dalam 3 hari lagi. Hari Isnin insyaAllah saya akan pulang. Apa-apa pun saya berharap walaupun usaha saya mungkin saya balik, tapi insyaAllah saya yakin dan juga saya ada beberapa orang sahabat, insyaAllah dia akan teruskan usaha lah mencari. InsyaAllah. Baik, kita di pihak penerbitan nak paparkan lagi gambar yang jelas wajah ayah kepada Muhammad Nabil, Saudara Mustafa Kamal. Jelas walaupun kita dah sedia arif perkongsian berita ini, namun siapa tahu kalau ada yang baru pulang ataupun yang akan pergi nanti ada doa, saya tak tahu doa siapa yang mustajab dan dengan cara apa dapat dikembali kepada keluarga mereka ni. Siapa tahu moga-moga memberikan ada jalan keluar lah, sebab lama 2 bulan penantian di tempat yang suci. Moga Allah bantu dan ada hikmah yang berlaku di seperti ini. Ya, jadi mungkin kita boleh tunjukkan kembali gambar ayah kepada Nabil untuk kita dapatkan kepada yang mungkin nak pergi untuk membantu juga. Mungkin ada yang berada di sebenarnya dalam suci Mekah. Awal tu mungkin ada yang tak berapa jelas kan, tak berapa tahu gambar ni. Mungkin dengan kita wawar berulang kali, mungkin adalah kadang-kadangan ataupun gambaran mereka terserempak ke, dapat laporkan pada pihak berkuasa ya di sana ataupun siapa saja yang menjadi pemudah cara kepada pencarian ini. Encik Mustafa Kamal yang hilang 2 bulan dah. Jadi Nabil, sebagai seorang anak sudah pasti harapan tu sangat tinggi. Semangat untuk mencari tu sangat tinggi. Jadi kudrat, semangat fizikal, mental harus kuat. Jadi bagaimana Nabil sendiri kumpul bersama dengan Muaz juga kan, mengumpul semangat mental dan fizikal untuk terus kental dalam usaha pencarian ayah ni? Okey, jadi sebenarnya untuk maklumat semua, kalau nak kira penat, kalau nak kira ni memang ada, tapi insya-Allah yang penting kita tetap semangat dan saya yakin 100% insya-Allah orang kata apa, usaha mesti membuahkan hasil, betul tak? Betul. Jadi saya yakin walaupun kita dah usaha sebanyak-banyak, tapi kita kena yakin, yang pertama kita kena yakin pada Allah. InsyaAllah jika Allah benarkan, jika Allah izinkan, InsyaAllah Allah akan temukan kami. Tak, kalau bukan kami pun dengan orang lain, InsyaAllah dengan ayah saya. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Sabar dengan dugaan ini pada Nabil dan keluarga. Moga-moga yang terbaik untuk kalian semua insyaAllah. Terima kasih. Diri. Sama-sama. Nabil, hati-hati di sana ya. Baik. Assalamualaikum. Yap, itulah perkembangan terkini Encik Mustafa Kamal yang masih tidak dapat dikesan 2 bulan berada di sana dan hilang di sana. Jadi kita harapkan agar usaha pencarian dapat dipermudah insya-Allah. Tinggal masa menentukan. Baik. Kita nak rasa ketika nanti ada lagi perkongsian untuk anda, info-info yang menarik di MHI. Terus bersama kami. Ya, terus positif bersama kami di MSI. Hari ini ada banyak cerita-cerita yang memberikan satu impak positif. Inspirasi termasuklah Superhero Assembly menghimpunkan pesakit-pesakit kanser, penjaga dan juga penyumbang yang mereka ni ada program kayuhan. Betul. Dulu pernah sampai ke MSI, kita berikan gambaran kejayaan mereka. Ya, jadi kita ada satu video untuk kita tunjukkan kepada anda majlis penghargaan pesakit kanser ini. Jadi jom kita saksikan. Dari riak wajah comel dan keletah manja anak-anak kecil ini, terselit sebuah perjuangan yang panjang. Mereka superhero melawan penyakit kanser yang berbahaya. Cabaran itu bukan sahaja perlu dihadapi mereka, tetapi juga ahli keluarga dan insan sekeliling. Bagi memberi sokongan kepada pesakit kanser dan keluarga, Cancer Associates and Kindred Network atau CAKNA menganjurkan pelbagai aktiviti menarik khusus buat kumpulan ini. CAKNA adalah sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh ibu bapa kepada anak mereka yang pernah dan sedang menjalani rawatan di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia yang kini dikenali sebagai Hospital Consular Tuanku Mukris.
Majlis minum petang yang diberi tema Superhero Assembly ini dihadiri lebih 90 buah keluarga pesakit dan bekas pesakit. Bersesuaian dengan tema majlis, sebahagian besar pesakit dan bekas pesakit tiba dengan menggayakan pakaian adiwira kegemaran mereka. Kita pilih tema superhero ni sebab dalam situasi apabila anak kita diuji kerana kanser ini, sebenarnya terlalu ramai superhero. Orang yang berjuang bersungguh-sungguh. Pesakit itu sendiri contohnya, anak-anak tadi, daripada umur kadang-kadang 1 bulan, dia perlu menjalani rejim rawatan yang begitu agresif, yang orang dewasa pun kadang-kadang tak tahan. Ya, begitu juga dengan ibu bapa mereka, ya, yang bertungkus lumus menjaga anak tu, ya, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kadang bertahun-tahun. Jadi mereka ini kami anggap sebagai superhero. Selain diraikan di dalam dewan, majlis ini turut diadakan serentak di Ward Kanser Hospital Kansler Tuanku Mukris. Cakna turut menyampaikan penghargaan kepada beberapa bekas pesakit kanser serta ahli keluarga di atas kejayaan mereka melawan penyakit. Antaranya termasuklah Nurul Islah Muhammad Shah yang baru-baru ini berjaya mengumpul sumbangan daripada orang ramai berjumlah RM27,000 menerusi kayuhan jelajah Negeri Sembilan. Hasil kutipan tersebut adalah bagi membantu sahabatnya yang juga menghidap kanser. Selain Nurul Islah, anugerah superhero ini turut diberikan kepada Murkesh anak lelaki Krishnamurti yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pada tahun lalu. Penyakit kanser jenis Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) yang dihidapinya menyebabkan dia mudah lupa dan tidak mampu menjalani kehidupan sosial dengan baik. Saya tak give up lah. Saya guna banyak orang cakap saya akan susah, sebab saya lupa sangat senang. So saya guna semua tu macam motivation. Saya belajar sendiri dalam rumah. Penghargaan turut diberikan kepada anggota keluarga yang banyak berkorban dalam proses pemulihan pesakit. Rashidah Kasim, antara penerima anugerah yang mengambil alih tugas menjaga cucunya yang menghidap kanser otak. Dia bersama-sama anak menantu menggalas tanggungjawab ini demi kesihatan insan tersayang. Makcik rasa itu satu tanggungjawab lah. Pasal makcik pun tak ada buat apa, tak bekerja, suri rumah kan. Tak ada buat apa, makcik rasa mesti boleh jaga dia. Masa dulu memanglah susah pada mula-mula dulu. Tapi masa sekarang ni dah tak adalah susah macam dulu. Cuma nak bagi dia susu, bagi ubat. Nak yang susahnya tu nak kita sentiasa nak tengok dia lah kalau dia ada kena sawan gitu. Lebih istimewa, persatuan ini turut menerima sumbangan daripada beberapa syarikat dan organisasi sebagai tanda sokongan terhadap usaha murni yang selama ini dijalankan. Bersama alunan muzik daripada persembahan bekas pesakit leukemia, Aminuddin Ahmad ini sedikit sebanyak membawa aura positif dalam diri mereka yang diuji dengan penyakit yang pada hakikatnya memerlukan sokongan dan kekuatan daripada pelbagai pihak. Baik, semuanya berpadu di sebuah tempat menjadi wadah kepada perkongsian maklumat, membangkitkan semangat dan mencari kesembuhan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ada banyak sebenarnya info-info yang kami nak berikan kepada anda. Antaranya, minggu ini akan ada final family duo. 7 minggu bawa tema berbeza. Dan kini tiba minggu akhir untuk kita saksikan duo mana yang akan bawa pulang wang berjumlah RM100,000. Ya, di sebalik drama dan kontroversi, siapakah yang akan muncul juara untuk edisi pada kali ini? Nantikannya pada hujung minggu ini. Hari Ahad pukul 9 malam di TV3. Okey, ada satu lagi. Drama. Drama apa? I Love You. Tak bukan cakap Fitri I Love You. Ni I Love You Mr. Clown. Nama drama tu. Terkejut Fitri Jaya cakap I Love You. Okey, saksikan drama terbaru I Love You Mr. Clown. Slot Lestari setiap Rabu hingga Sabtu 9 malam di TV3 atau stream eksklusif secara HD ditonton. Dia. Esok Malaysia tetap ada sebab kami bersiaran setiap hari sepanjang tahun ini. Ya. Dan esok cerita ada Kebun Dalam Bandar.
Bayangkan kita selalu tengok kebun dekat tanah-tanah lapang. Kebun ni paru-paru dalam kehidupan. Betul. Dia memberikan oksigen dan semuanya. Ya, betul. Kita akan bersiaran secara langsung di sana. Okey, jadi saksikan MHI esok pukul 9.30 pagi di TV3. Selamat Jumaat, banyakkan sedekah dan semoga manfaat. Esok ada siapa? Saya lah. Saya lah besok. Cerita pasal kebun dalam bandar. Kebun dalam taman. Kebun dalam bandar. Okey, jumpa esok. Assalamualaikum. Bye.